Dan di sekolah biasanya cikgu tidak membincangkan perkara yang pada zaman sekarang yang berkaitan dengan nilai-nilai murni. Sekarang di sekolah mereka hanya bincang tentang berapa A yang dapat dalam peperiksaan. Oleh sebab itu timbullah masalah macam ini. Orang tak faham sejarah Malaysia. Mereka membaca buku yang ditulis oleh orang yang juga tak faham sejarah Malaysia. Kalau kita faham, seperti Tun kata tadi, dari awal lagi kita sudah tahu, pihak British tak pernah menjajah kerajaan Melayu. Mereka mengadakan perjanjian dengan raja-raja untuk menolong menjalankan pentadbiran. Tetapi kedaulatan dalam bahasa Inggeris, sovereignty, sentiasa ada pada raja. Jadi raja-raja itu dipanggil raja berdaulat, sovereign rulers. Dan sebab itulah bila sampai ke 57 kita dapati tanah Melayu ini ada 9 orang raja. Itu memeranjatkan orang di luar Malaysia. Mereka kata, in the whole world, dia kata, tak ada negara yang ada 2 orang raja. Malaysia ada 9. Macam mana? Dan sejak bila? Orang Malaysia pun tak boleh jawab. Orang Malaysia ini selalu macam, I also don't know. Ada 9 kerana sebelum 57 atau sebelum terutama sekali sebelum 48 bila Persekutuan Tanah Melayu diasaskan, apa yang disebut sebagai Malaya, Malaya biasa digunakan bukan sebagai suatu istilah yang sudah sah. Ia digunakan supaya kita tak perlu selalu sebut Perlis, Kelantan, Kedah dengan itu semua dipanggil Malaya. Tapi belum menjadi negara bangsa. Kita hanya jadi negara bangsa pada 31 Ogos 57. Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya berlaku pada 31 Ogos 57? Bukan British yang pindahkan kedaulatan kepada rakyat. Raja. Setakat itu, raja yang memegang kedaulatan. Jadi, raja pindahkan kedaulatan kepada rakyat dan Tanah Melayu menjadi negara bangsa yang mengamalkan demokrasi berparlimen. Apa artinya demokrasi? Masa saya di sekolah sudah belajar. Demokrasi berarti government of the people, by the people, for the people. Jadi kedaulatan sejak 57 ada pada rakyat. Dan raja sendiri menjadi raja berperlembagaan. Dulu raja mempunyai kuasa mutlak. Sejak 31 Ogos 57, raja menjadi raja berperlembagaan. Jadi banyak aspek undang-undang mesti difaham oleh rakyat. Rakyat tak faham. Siapa yang memerintah negara ini sebenarnya? Rakyat. Tapi rakyat tak bolehlah memerintah negara secara langsung. Ada 28 juta.
Jadi rakyat terpaksa memilih wakil untuk menjalankan tugas itu. Jadi kalau kita patuh kepada undang-undang, orang yang melanggar undang-undang itu tak boleh dianggap sebagai wira. Dan alasan bahawa mereka ini menentang British untuk membebaskan negara tak betul. Sebab bila mereka macam Mak Intra menyerang balai polis, dia sebenarnya sudah menentang kerajaan Tanah Melayu ini. Dan dia tidak boleh kata dia boleh buat dengan sesuka hati kerana British masih memerintah. British tidak memerintah. British hanya menjadi pekerja di negara ini. Dan British dibayar bukan dengan hasil Britain, hasil negara ini. Banyak lagi lah aspek undang-undang yang tidak dijelaskan di sekolah. Jadi murid-murid tak faham. Dan oleh sebab itu kita ada orang yang pandai temberang, pandai bersandiwara. Mereka boleh jadi wira. Jadi saya sendiri berpendapat memang sistem pendidikan kita lemah. Sampai ke universiti pun begitu. Mereka boleh menggunakan konsep dan istilah yang mereka tak faham. Jadi kompleks. Dan sebagai mana Tun jelaskan tadi, Parti Komunis mau mewujudkan order dunia, order komunis dunia. Tak ada negara bangsa. Tak ada sempadan politik. Seluruh dunia itu adalah dunia komunis. Tapi komunis Rusia dan China bergaduh pula. Ya. Pengaruh dari China lebih awal sampai, iaitu sebelum Dr. Sun Yat-sen meninggal. Dia meninggal pada tahun 1925. Selepas itu barulah perpecahan berlaku. Ya. Sebelum itu, Parti Komunis sudah masuk Parti Nasionalis Cina. Selepas itu, Komunis Cina di sini juga terpaksa menubuhkan suatu organisasi untuk diri sendirinya. Dia dipanggil Suruhanjaya Sementara Parti Komunis Cina. Dalam bahasa Inggris, Provisional Commission of the Communist Party of China. Itu berlaku pada tahun 1928. Tapi dalam tahun 1930, Komunis antarabangsa memberi arahan supaya Communist Party of Malaya ditubuhkan. Itu terjadi. Dan ramai orang tak tahu ya. Parti Komunis Malaya ditubuhkan di Kuala Pilar mula-mula sekali. Kerana ramai pekerja Cina yang menjadi penoreh getah. Jadi mereka lah yang mula-mula memikul Parti Komunis Malaya. Komunis antarabangsa ada cuba memberi arahan supaya Parti Komunis Malaya ini mempengaruhi orang Melayu. Tapi susah. Tan Melaka yang datang lebih awal sudah mengatakan susah nak mempengaruhi orang Melayu. Sebab budaya orang Melayu tak sama. Orang Melayu itu dari dulu lagi adalah rakyat raja, subjects of the rulers. Atau seperti
Munshi Ibrahim. Ini anak pada Munshi Abdullah pernah menulis. Dan perkataan dia gunakan ialah pasak. Dia kata, bila dia membincangkan satu kes di mana orang itu mengharapkan sesuatu tapi tak dapat di Perak. Dia kata dia tak dapat kerana dia bukan pasak Perak. Bukan dari mereka yang sudah lama duduk di situ. Mereka dari seberang itu tidak dianggap sebagai rakyat raja. Sebab itu, bila PKMM ditubuhkan, ya, adik Mak Indra, Mat Sabu, kata PKMM, dia kata PKMM ialah Parti Kebangsaan Melayu Merdeka. Sama ada dia jahil atau dia bohong. Nama sebenarnya ialah Partai. Dia gunakan Partai orang Indonesia saja. Partai Kebangsaan Melayu Malaya. Malaya sebelum perang tidak diterima oleh orang Melayu. Orang Melayu menggunakan tanah Melayu. Dan Malayan bagi orang Melayu merujuk kepada orang bukan Melayu. Dan PKMM itu ditubuhkan oleh Mukhtaruddin Lasuk, komunis dari Indonesia. Dan yang sangat menarik, parti itu ditubuhkan di Ipoh. Ipoh yang pernah jadi pusat pergerakan ideologi anarkis. Anarkis itu lebih awal daripada komunis. Dan Ipoh menjadi pusat gerakan itu kerana terdapat ramai orang Cantonese di situ. Orang Cantonese. Banyak orang kata, oh KMM, Kesatuan Melayu Muda, parti Melayu yang pertama menentang British. Tapi bila Kongres Melayu Setanah Melayu diadakan pada tahun 1939, mereka tidak dijemput. Ada yang mengatakan mereka tidak dijemput kerana mereka menentang sistem beraja. Allahyarham Samad Ahmad memberitahu saya, dia kata sebab mereka tidak dijemput kerana kebanyakan ahli KMM itu adalah orang Boyan, bukan orang Melayu. Di Singapura memang dibezakan di antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu yang beragama Islam. Pada tahun 26, Kesatuan Melayu Singapura ditubuhkan. Dan keahliannya hanya terbuka kepada orang Melayu. Dan siapa yang mula-mula menetapkan tarif Melayu? British. Pada tahun 1910, harga getah melambung naik. Ramai orang nak beli tanah di tanah Melayu. British sudah bimbang. Nanti orang luar akan membeli keseluruhan tanah Melayu. Jadi British luluskan enactment tanah simpanan Melayu pada tahun 1913, dan pada masa itu takrif Melayu ditetapkan. Orang Melayu mesti beragama Islam. A Malay must be a Muslim. Bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat resam Melayu. Tapi orang sudah faham, salah faham. Sebab mereka tak kata masuk Islam, mereka kata masuk Melayu. Jadi, dan mereka anggap semua orang Islam sebagai orang Melayu. Tafsiran undang-undang salah. Walaupun
semua orang Melayu mesti beragama Islam, tapi ramai orang Islam bukan orang Melayu. Timbul masalah lagi dalam masyarakat kita. Jadi sesiapa yang ingin menulis kembali sejarah Malaysia mesti menjamin supaya dia benar-benar faham masyarakat kita.